Pengenalan. Autism ialah gangguan tumbesaran seseorang dalam jangka masa yang panjang memberi kesan dalam pemikiran kanak-kanak dalam proses informasi mereka. Ianya berlaku kepada kanak-kanak di antara 1 hingga 2 orang dalam 1,000 dan ia terjadi 4 kali lebih kerap di dalam kalangan kanak-kanak lelaki. Sebab-sebab autism pula tidak diketahui tetapi berkemungkinan ianya berpunca dari faktor keturunan atau ketidakseimbangan kimia di dalam otak. Terencat akal boleh berlaku dalam 75% kanak-kanak autism. Tanda-tanda dan gejala autism. Yang pertama, komunikasi. Di dalam bahagian komunikasi, kanak-kanak yang menghidapi autism tidak dapat menunjukkan eye contact, tidak boleh bertutur dan lambat berbicara. Yang kedua, tindak balas sosial. Kanak-kanak yang menghidapi autism, mereka akan mudah hilang tumpuan dan tidak gemar untuk berkawan dan lebih suka untuk bersendirian. Mereka juga mudah untuk mengamuk, sukar dipujuk, suka menggigit, suka tidur, aktif bermain walaupun seorang diri. Tanda dan gejala yang ketiga, tingkah laku. Menggerakkan anggota badan berulang kali seperti bertepuk tangan, menggoyangkan badan ke hadapan dan ke belakang, mengangguk kepala, suka menjerit dan pelbagai tingkah laku yang dapat menarik perhatian orang lain. Sebab-sebab autism pula tidak diketahui tetapi berkemungkinan ianya berpunca dari faktor keturunan atau ketidakseimbangan kimia di dalam otak. Terencat akal boleh berlaku dalam 75% kanak-kanak autism. Berdasarkan kajian yang dipilih iaitu pelajar autism Muhammad Daud bin Malik Faris Rizal merupakan seorang kanak-kanak autism yang terbukti mampu meraih keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR iaitu 5A. Beliau yang meminati mata pelajaran matematik dan bahasa untuk menjadi seorang jurutera ini sebenarnya menghidap Autistic Spectrum Disorder iaitu tidak memiliki kemampuan memahami permasalahan dari sudut pandang orang lain. Beliau yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail II ini hidup di dalam dunianya sendiri dan tidak memahami peristiwa yang berlaku di sekelilingnya. Kanak-kanak dengan ciri atau sikap seperti ini bukanlah tidak memiliki kemampuan yang baik, malah ia sangat mahir dalam matematik, seni, muzik dan mempunyai memori yang lebih kuat berbanding kanak-kanak yang lain. Hal ini dapat dibuktikan apabila Muhammad Daud ini telah mendapat penghargaan dalam anugerah murid pendidikan khas terbaik di sekolahnya. Apabila merujuk kepada pengembangan kemahiran kognitif dan sosial kanak-kanak autism seperti Daud, salah satu tokoh iaitu Baron Cohen pada tahun 2000 telah menimbulkan spekulasi dengan menyatakan bahawa kanak-kanak autism mempunyai kelebihan dalam aspek kognitif dan dipamerkan melalui keupayaan matematik dan kajian beliau itu dapat dibuktikan dengan kejayaan yang diperoleh oleh Muhammad Daud ini. Cara pengajaran murid autism. Pelbagai pihak seperti kerajaan, swasta maupun badan berkanun telah mengenal pasti kanak-kanak ini agar mereka dapat diklasifikasikan mengikut tahap kemampuan mereka dan mendapat hak mereka yang sepatutnya. Kanak-kanak ini harus diberi pendekatan yang khas, menarik dan sesuai dengan tahap pemikiran mereka di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Zamak Sari 2012, pengajaran berbantukan komputer boleh digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yang menghidapi masalah autism. Pengajaran berpandukan komputer ini dapat digunakan kerana elemen-elemen perisian seperti video, audio, teks, grafik dan animasi yang dapat digunakan dan membantu untuk menarik perhatian mereka dan memudahkan mereka untuk memahami apa yang diajar oleh guru. Tambahan pula, komputer mempunyai daya tarikan tersendiri yang menyebabkan kanak-kanak yang menghidapi penyakit autism ini untuk menerokai dan meminatinya. Mereka juga dapat menyimpan apa yang dipelajarinya di sekolah dan mengulang kaji perkara tersebut hingga mereka faham semula tentang apa yang disampaikan oleh guru di sekolah dan di rumah. Kaedah ini dikenali sebagai pengajaran dan pembelajaran meditatif. Kaedah ini akan membantu kanak-kanak untuk mengaplikasikan pengetahuan bagi menyelesaikan masalah. Seterusnya,
membuat keputusan, mengenal pasti andaian dan akhirnya menilai kebenaran andaian sekaligus membuat hipotesis mereka sendiri. Kaedah ini memerlukan guru untuk melakukan aktiviti berkumpulan. Dengan menggunakan pendekatan ini, ianya akan dapat memaksimumkan lagi tahap pembelajaran pelajar dan mencapai matlamat pembelajaran yang diinginkan oleh guru kepada setiap pelajar. Meskipun begitu, guru perlu membuat kumpulan-kumpulan kecil supaya mudah dipantau jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Secara tidak langsung, guru dapat mengawal keadaan supaya kelas berjalan lancar dan lebih teratur. Seperti yang kita sedia maklum, kanak-kanak yang menghidap autism ini memerlukan fokus yang lebih dari pelajar arus perdana yang lain. Kanak-kanak ini memerlukan perhatian yang khusus dan khas agar mereka tidak ketinggalan dan seiring dengan pelajar arus perdana yang lain. Seterusnya, kaedah pengajaran dan pembelajaran kooperatif. Kaedah ini memberi ruang untuk kanak-kanak autism membina kemampuan bertutur, bersosial dan menambah pemeliharaan kata mereka. Hal ini kerana pembelajaran kooperatif ini ialah kaedah pembelajaran yang mana murid daripada pelbagai kebolehan berbincang dan bekerjasama dengan rakan mereka dalam kumpulan kecil untuk menyiapkan tugasan atau arahan yang diberikan oleh guru. Kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid serta bahagian juga dilihat berkesan dalam proses mengajar kanak-kanak autism ini. Ini jelas terbukti apabila kanak-kanak ini dapat menunjukkan kreativiti mereka di atas kertas, menunjukkan kebolehan menjawab soalan dan mencari maklumat tambahan terhadap pengajaran yang dijalankan pada hari tersebut. Murid-murid digalakkan bergerak aktif dalam aktiviti pembelajaran yang dijalankan, manakala guru merupakan pemimpin yang membimbing murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Selain itu, kaedah pengajaran dan pembelajaran masteri yang merujuk kepada proses pengajaran secara individu antara guru dan pelajar. Kaedah ini diguna pakai bagi kanak-kanak autism yang tidak dapat membina pembedaraan kata dengan sendiri meskipun diberi ruang untuk berkomunikasi dengan rakan sebaya. Kanak-kanak autism ini sering menggunakan gerak tubuh atau bahasa isyarat untuk menyatakan sesuatu. Oleh itu, guru perlulah peka terhadap setiap gerak-geri kanak-kanak autism ini. Di samping itu, guru juga haruslah memahami dan mempunyai pengetahuan yang mencukupi berkaitan dengan bentuk tubuh badan atau komunikasi kanak-kanak ini. Sudah terang lagi bersuluh, terdapat pelbagai kaedah yang boleh diguna pakai dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Meskipun begitu, haruslah difahami bahawa tidak semua kaedah ini sesuai dengan kemampuan kanak-kanak autism yang dapat dilihat mempunyai pelbagai kekurangan tertentu. Oleh itu, semua pihak termasuklah ibu bapa, guru dan pihak berwajib perlulah bekerjasama dalam usaha memberikan pendidikan yang sama rata tanpa mengira latar belakang, keturunan maupun bangsa. Hal ini kerana setiap yang bernyawa itu mempunyai nilai tersendiri dan mereka harus mendapat hak mereka tersendiri. Kesimpulannya, dalam pengajaran dan pembelajaran murid autism, terdapat beberapa kaedah yang boleh kita gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Namun, tidak semua kaedah boleh dipraktikkan atau digunakan kepada mereka kerana setiap murid autism mempunyai kebolehan dan kelemahan yang berbeza-beza. Oleh itu, para guru haruslah mempunyai tahap pengetahuan serta kemahiran yang mencukupi untuk mengendalikan pelajar autism ini. Selain itu, ibu bapa juga berperanan penting dalam memantau dan melihat perkembangan anak mereka yang mempunyai masalah autism. Ibu bapa haruslah sentiasa memantau perkembangan anak-anak mereka agar tidak ketinggalan. Sokongan awal dari ibu bapa akan dapat membantu murid autism ini dalam menangani ketidakupayaan dan memberi kesan yang baik kepada mereka. Justru itu, kerjasama ibu bapa dan guru juga sangat penting dalam memastikan murid autism mendapat tahap pendidikan yang secukupnya serta dapat berinteraksi dengan baik apabila berhadapan ahli masyarakat nanti.